Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Imam, kepada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan, juga tidak ketinggalan kepada anak-anak kita yang duduk di barisan hadapan ni. Alhamdulillah. Okey, kan senang tuan-tuan, anak-anak muda, anak-anak kecil ni nak duduk depan. Selalu mereka duduk belakang. Main polis sentri. Selalu mereka ni duduk berlari di belakang. Hari ni mereka duduk depan. Ni kira hebat ni. Saya daripada semalam duduk belajar, duduk sebut kampung apa tu, masjid bukit apa? Bukit kecil, Simpur. Simpur ya. Duduk Simpur. Nak cara sebut tu bagi betul. Alhamdulillah. Saya pun tengok kursi ni berapa ramai le panel malam ni. Ada 4 seat. Ada 4 seat ni, kalau ambil 4-4 ni penuh kota Pak Long. Orang perempuan dengar kota tu marah pula. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Alhamdulillah. Sekarang umur kita mungkin 70, mungkin 80. Tadi Tuan Imam sebut pada saya. Tadi Tuan Imam sebut selepas ni saya nak ke KLIA. Pukul 3 pagi saya kena ada di KLIA. Sebab malam ni saya nak terbang ke Madinah. Jadi tuan-tuan, nah. Macam mana ni? Tak tahu nak sangkut tak mana, penuh tuan. Tak apa, saya pegang. Nak bohtan baju penuh lah. Kalau umur kita 80, 70, tak larat pula. Kalau kita kata, jom Pak Ngah, tapi umrah, tak larat. Bukan larat lah. Pergi duduk dalam bilik buat apa, tak larat. Pergi jalan depan tu, tak larat. Tak mau dah. Umrah 3 kali dah, haji sekali cukup dah. Tak larat sungguh dah lah. Ni kan lutut ni kan kuat. Tu orang tua pula. Alasan tak mau pergi umrah. Tanya pada anak muda pula, Mat, jom pergi umrah. Tak apa, bagi dia baru. Bagi dia baru, kita kedai-kedaian sama-sama lah. Tengah muda lah pergi haji, pergi umrah elok, Mat. Tak apa, bagi dia baru. Apa pula, kita muda. Tuan-tuan, agak-agak lah kalau mati boleh bagi alasan macam tu, seronok. Faham? Bila nak mati? Tak apalah, bagi hak mereka dulu lah. Hai. Mati mana ada boleh elak? Umrah boleh elak. Masjid boleh elak. Ceramah boleh elak. Sedekah boleh elak. Tadi hari kita lepas mayan duk tolak tabung. Boleh elak. Elok-elok tabung sampai depan buat tidur. Selamat. Tak payah sedekah. Malam ni tak payah main ceramah Ustaz Kazim pun tak apa. Awak, aku tak minat. Apa? Aku tak minat Ustaz Kazim. Awak, anda tengok kopiah dia. Warna apa? Aku tengok tangpiah aku tahu dah. Aku tak minat. Tak minat tak apa. Dalam dunia kita ni tuan-tuan, macam-macam jenis kita boleh buat. Tapi mai ke mati, jangan duk bagi alasan apa. Tak nak mati mak? Aku tak minat. Itu nak pergi mana? Pergi Gunung Jerai. Tak boleh tuan. Mati tak ada alasan. Tua ke, muda ke, sakit ke, sihat ke, nak ke, tak nak ke, suka ke, tak suka ke, mati tetap mati. Hak sekarang ni kita boleh bagi alasan. Orang tak main masjid, masjid hangat. Tahu depa ada aircon pun tak tahu hangat. Tu mayang rumah aircon tak kepala. Mat,
Yang tak mati mak. Oh tak maulah kubur hangat. Kau tak ada. Itunya aku malas mati. Mai mati tak ada. Terus saya kata apa? Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati. Mati ini satu perkara tapi namanya banyak. Orang baik macam tu imam ni kalau mati tuan, kita panggil apa? Meninggal dunia. Orang jahat macam saya ni kalau mati agak-agak tuan-tuan panggil apa? Ha? Orang jahat lah kalau mati tuan-tuan panggil apa? Mampus. Dia tak ada lah. Bila? Marin mampus lah. Mampus. Padahal mati. Kalau meninggal dunia, orang baik. Kalau terbunuh, dua terbunuh dalam satu kemalangan jalan raya. Terbunuh pula. Okey. 5 pejuang Palestin terkorban. Terkorban pula. Mai raja pula mangkat. Rasulullah kita wafat. Mai pada orang yang kita sayang. Kak Leha sayang dekat lelaki tak? Sayang kat abang kita. Suami kita meninggal, kita pun telefon lah. Mak betul. Mak, Abang Din dah tak ada. Nampak? Abang Din tak ada. Mak tu apa dengar, pekak. Dia pergi mana? Tak ada tu matilah mak. Orang yang bodoh kan? Kalau orang yang kita sayang, kita sebut apa? Tak ada dah. Dia tak ada dah. Nampak tak? Tok Imam tak ada dah. Kita sayang kat dia. Tapi hakikat dia tetap sama. Nama dia mati. Tapi cara mati dan sebutan mati, panggilan kepada mati adalah berbeza. Soalan dia. Kita mati besok orang panggil mati ke? Orang mati, kita mati besok orang panggil mampus ke? Elok lah dia mati. Ataupun orang kata pada kita bila kita mati, Allah, dia tak ada ni ke Allah. Nampak tak? Tak tahulah kita macam mana ni. Dia tak ada lah, dia lah kepala dalam kampung kita ni. Dia tak ada susah pula. Tu. Ada pula dia kata, alhamdulillah dia tak ada bagus. Lega sah. Kutu berhak mampu. Kena hak tu nayau tu. Sebab tu mati, dia ada 2 panggilan yang Rasulullah bagi. Pertama, nama dia mustarih. Mustarihun nama dia. Apa dia? Mustarihun. Cuba sebut tengok. Mustarihun. Maksud dia apa? Rehat dalam kubur. Kak Leha, rehat tu. Mustarih di mana? Dalam kubur. Pasal apa? Dalam dunia jangan cakap benda nak rehat. Jangan duk cakap lah saya nak rehat tak Healing sekejap. Nak rehat. Penat tak? Nak gimana rehat? Langkawi tak? 3 hari. Ya ke dapat berehat di Langkawi? Mai bot tak jalan? Mai duduk tunggu pula ramai orang. Saya hari tu naik dari Kuala Kedah. Ferry tu sangkut jaring Ustaz. Tengah duk tengok Hindustan. Video dia to pagal dia divana gini tengok. Yang makcik tengok, pakcik tengok, yang anak dara duk pakat duk make gambar berjalan sana, gambar sini. Duk tengok dia to pagal tiba-tiba ferry berhenti. Dia berhenti, dia gostam pula ke belakang, ke depan. Apa hal ni? Rupanya sangkut jaring, sangkut pukat. Jadi cara nak lepas pi depan belakang dekat setengah jam tuan-tuan. Berhenti video Hindustan tu. Makcik sebelah saya ni dandan buat keluar Yasin wal Quran. Dandan buat keluar Yasin tu. Hai anak dara 3-4 orang duk ambil gambar tu, diam duk atas kursi, takut tengah-tengah laut. Allah, adakah tuan-tuan rehat? Kalau tuan-tuan nak kata rehat, di dunia bukan tempat rehat. Balik-balik bercuti tu, tidur sampai ke malam. Sampai ke subuh, tak bangkit-bangkit dah. Penat. Rehat apa? Nak rehat betul-betul kat nak, rehat dalam kubur. Dalam dunia ni kena masak, kena basuh kain, kena pergi market, kena pergi kuitong gas, kena pergi masjid, kena semayang,
kena basuh kereta, kena buat kuih, kena masak kat lelaki, cari rezeki untuk anak-anak. Itu semua kita kena buat. Yang keduanya, mustaraha minhu, kata Rasulullah. Yang keduanya, orang berehat daripada dia. Bila dia mati, orang berehat daripada dia. Lega dia mati. Tidak, dia ada. Habislah kampung ni. Helmet pun dia curi, motor dia curi, serai orang pun dia curi. Ni dia mati ni elok, tak ada siapa nak curi. Hari tu Ustaz, mimbar ni pun dia curi Ustaz. Mimbar. Dia bawa main lori Ustaz, oi. Nasib baik Tok Siap nampak. Tu dia ganasnya jenis apa ni. Itu Ustaz taipik lagu mana ni sampai mimbar pun nak curi. Yang dulu kita duk dengar orang curi tongkat mimbar dia. Tak, dia dengan mimbar ni dekat 100,000 dia curi tak. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang curi Quran di masjid. Quran kita tu lawa tuan-tuan nampak. Oh, nampak adik-adik jawab. Cantik tak tu Quran tu? Oh, yang tu kalau buat hantaran tu, kemas. Dia ambil tu tuan-tuan, dapat berapa tu? Dekat 50 buah. Nuh belah perempuan. Boh dan kereta. Pakai kepiah. Assalamualaikum. Ya. Saya daripada sekolah Ustaz Kazim. Dia buat kutipan derma untuk sekolah pondok dia. Jadi kalau makcik sedekah RM50, Ustaz Kazim pesan suruh bagi Quran percuma. Quran ni lawa makcik. Oh, dapat Quran tu. Dapat kan RM50, dapat RM10 pun dapat. Loh, Quran RM10, derma RM10, lagu mana ni? Dia kata Ustaz Kazim sedekah, dia bayar zakat, kata dia. Hai, macam cerita Tiga Abdul pula ni. Yang kita ni tuan-tuan bagi RM50 dapat Quran. Laki balik motong getah, kita pun cerita tadi ada orang sekolah Ustaz Kazim mai kutip derma dapat RM50, dia kata bagi Quran satu. Lawa bang Quran dia ni kemas bersih lawa ni. Laki dia pun selak-selak wakaf masjid Bukit Kecil. Ni masjid Bukit Kecil Simpul Sungai Petani ni. Bila masa Ustaz Kazim punya? Rupanya dia curi masjid kita, dia pergi kutip derma, guna nama saya, padahal saya tak pernah pun kutip derma daripada rumah ke rumah. Pembohong tuan-tuan. Tadi saya balik rumah mertua saya di Bukit Raya. Pagi tadi saya ceramah di TMB Sungai Petani. Ni TMB Yellowstone. Makan tengah hari balik rumah mertua, dia pun panggil suruh makan. Pak mertua cerita, baru ni ada anak menakan ustaz, mai minta derma sini. Nak buat sekolah. Duk tanya dia, anak siapa? Dia tak tahu yang kita ni Pak Mertua Ustaz Kazim. Nampak tuan-tuan. Jadi kalau mai dalam kampung kita ni, ada orang kata, kami mai kutip derma untuk sekolah Ustaz Kazim, tuan-tuan perambat. Tak pun ikat dia, panggil polis, tangkap dia. Bohong tuan. Tak ada saya pergi kutip derma rumah ke rumah, kedai ke kedai. Tak ada. Tu scammer belakang tuan. Tuan-tuan yang saya muliakan. Orang yang jahat macam ni, kalau dia mati, orang kampung aman. Orang yang jahat macam ni, kalau dia mati, negara aman. Jahat dia tak ada dah. Maka kita rasa aman. Maka orang yang jahat macam tu, kalau dia mati, nama dia mustaraha minhu. Ulang balik. Mustaraha minhu. Pandai. Sedah sekali sebut ya. Boleh ikut terus cerdik dengan anak-anak ni. Ulang balik. Memang selalu saya tanya kat orang tua-tua, hak mula-mula dia boleh sebut, kali kedua nganga dia tuan. Depa ni boleh ulang balik, masya-Allah, hebat ni. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila dah mati, tadi saya sebut mati macam-macam cara dan nama. Bila dah mati, nama pun bertukar. Sekarang masih hidup, tuan-tuan panggil saya Ustaz Kazim. Pak saya masih hidup. Ada yang panggil Duke. Ada yang panggil Datuk Kazim. Ada yang panggil Ustaz. Ada yang panggil Uke. 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 Ada yang panggil Duke. 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 Macam-macam. Ada yang panggil Kazam. Zam-zam ala Kazam. Ada tuan. Dia panggil saya Kazam, belasah lah tuan. Sebab apa orang panggil? Sebab saya masih hidup.
Saya ingat lagi tuan-tuan, bila saya sakit di Kelantan. Saya ceramah di Kelantan dulu ni, kena sakit jantung. Pukul 11, pukul 12 malam, mereka telefon pak mentua saya. Dia kata, ni Haji Din, ni apa nama Ustaz Kazim nak buat balik mana lah? Ni jenazah nak buat balik mana lah? Jenazah, tuan-tuan. Pak mentua saya kata, tak balik mana? Duduk di Kelantan. Ada. Dia nak simpan mana tau? Nak simpan ni tak? Sebab mereka kata saya mati lah. Orang kampung telefon. Nak simpan di mana? Allah. Nayo. Kalau ikut Facebook, saya mati tahun 2016, 10:30 malam. Ni hak mai ni, zombie. Kalau ikut Facebook tuan-tuan, mati dah saya dah. Berita mati tu lama dah. Sebab tu jangan duk percaya sangat dalam media sosial ni. Kadang-kadang kita terus percaya. Tak siasat, tak kaji, tak teliti. Tabayun tu tak ada. Baik, bila kita mati je. Katalah saya mati malam ni, isteri saya duk tunggu tu. Dengan beg, dengan pasport saya duk tunggu. Abang lagi tukar driver, tukar kereta api. Kalaulah saya mati sekali lagi, mereka panggil apa kat saya? Mayat. Dalam sekelip mata je nama kita bertukar. Daripada Ustaz Kazim, jadi arwah. Daripada Ustaz Kazim, jadi jenazah. Daripada Ustaz Kazim, jadi mayat. Tak panggil dah. Bila nak semayang mayat? Ada tuan-tuan panggil? Bila nak semayang Ustaz Kazim? Tak dah, tak ada. Panggil mayat. Bila mayat nak sampai? Kena hak baik sikit, bila jenazah nak sampai? Kena hak tak apa nak baik, bila mayat nak sampai? Mayat ditukar kita. Tak ada panggil ustaz, tak ada panggil datuk dah. Panggil jenazah, tak pun panggil mayat. Sembahyang pun tukar nama dah. Nama dia sembahyang mayat. Jarang dah panggil sembahyang jenazah. InsyaAllah kita akan menyemayangkan mayat jam 10 pagi. Tepat 10 pagi mai sembahyang. Lepas saja dia mati, dia jadi apa? Daripada mayat, daripada jenazah, dia naik pangkat sikit. Nama dia apa? Almarhum. Dah tak ada dah simpan dah. Almarhum. Lagi, Allah yarham. Dah tukar nama dah. Mai kita orang kampung ni jarang sebut Allah yarham. Kita sebut arwah. Arwah lah, masa dia hidup lah, arwah. Jarang kita sebut Allah yarham. Itu bahasa buku boleh. Kita orang Kedah, orang kampung jarang guna bahasa buku. Kita panggil apa? Panggil arwah. Sebab tu bila buat kenuri arwah. Jarang kita buat kenuri. Malam ni jemputlah mai ada kenuri Allah yarham sikit. Ada tuan? Tak pernah dengar kenuri Allah yarham. Tobat lahum tak dengar. Malam ni lah mai ke rumah sikit lah. Saya ada buat kenuri almarhum. Jarang tuan-tuan. Yang kita sebut apa? Kenuri arwah. Arwah saja. Baik. Saya nak fokus tang mana? Saya nak fokus tang dua benda ni. Almarhum dengan Allah yarham. Okey, tak apa. Baik, memang ni. Saya duduk atas meja saya pun tak apa. Nah. Memang saya macam ni dengan budak-budak. Tuan-tuan takkan tengok. Memang ni. Kadang-kadang duduk atas tengkuk saya. Tengah ceramah. Menyembuhung. Lepas dia pun tak kacau. Ayat pun tak ada. Apa pun tak ada. Memang. Okey, baik. Tak mana lupa. Dua benda yang saya nak fokus. Allah yarham ataupun almarhum. Apa makna Allah yarham? Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Sebab apa kita sebut Allah yarham ataupun almarhum? Sebab kita mendengar satu perkataan, nama dia apa? Ustaz Kazim kembali ke rahmatullah. Kembali ke rahmatullah. Ni. Dia telah kembali ke rahmatullah.
Dia telah kembali kepada kasih sayang Allah. Dia dah balik kepada pemilik dia yang asal. Dia dah kembali balik pada penciptanya. Rahmatullah. Balik pada rahmat Allah. Nah, yang tak kena. Kita sebut rahmat Allah, dia pula rahmatnya. Tak kena, tak sikit je lagi. Tak ni. Apa faham? Tak faham. Tak. Balik kepada rahmat Allah. Baru kena. Kenapa balik pada rahmat Allah? Kenapa bila orang mati kita sebut rahmatullah? Kenapa kita kata bila mati Allah yarham? Mudah-mudahan Allah sayang pada dia. Mudah-mudahan Allah rahmat pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan pada dia. Sebab apa? Sebab sampai di sana, bila kita mati saja, Saiful, tak ada siapa boleh tolong kita. Waktu kita hidup dalam dunia ni, ada orang pandu kita. Saya nak main masjid, tuan-tuan. Yang pandu saya, perempuan. Anak dara. Dia duk habang. 100 meter. Kona kiri. 50 meter. Kona kanan. Lalah jumpa sampai. Orang perempuan pandu. Agak-agak dalam kubur besok, ada orang pandu dalam kubur. Bila malaikat tanya, "Marab buka?" Perempuan jawab, Allahu Rabbi. Apa? Kuat sikit tak dengar? Allahu Rabbi. Agak ada tak? Tak ada. Rahmat Allah yang boleh tolong kau. Allah Kak Leha, oi, kita duduk di dunia blackout. Pasal apa? Bil api tak bayar. Mereka main potong, gelap. Gelap lah, hangat lah. Elektrik tak bayar, gelap. Ambil wayar, sambung dengan jiran sebelah. Tumpang Kak Leha, oi, rumah aku gelap. Tarik. Buhkan pelak dia, pasang lampu kita. Cerah. Alhamdulillah. Besok kena pergi bayar dan sambung balik. Kalau tak mau pinjam hak jiran sebelah punya, pakai pelita. Tak mau pelita tak apa, pakai handphone buat jadi cerah. Tak mau cerah, pelita handphone pun tak apa, pasang lilin. Banyaknya cara. Tapi kalau gelap dalam kubur, duduk dalam kubur ramai kamboi, gelap. TMB. Oh, TMB. Tak boleh. TMB tak dengar. Lilin. Siapa nak hantar? Jiran, oi, bagi wayar sambung masuk dalam kubur ni, gelap. Tak ada siapa nak bagi dah. Melainkan rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Tu yang nama dia Allah Yarham. Tu nama dia kembali ke rahmatullah. Supaya kita nanti bermula daripada situ sampai hari kiamat. Allah rahmati kita. Di dunia Allah sayang rahmat. Dalam kubur Allah bagi rahmat. Sebab apa saya kata macam itu? Sebab sekarang ni kalau kita tak baik, pertolongan orang senang. Kita walaupun tak semayang, dek, Allah bagi rezeki. Kita walaupun tak puasa, tetap Allah bagi rezeki. Kita walaupun tak semayang, tetap Allah bagi rezeki. Di dunia. Pasal Allah maha adil. Tapi bila kita dah mati besok. Ustaz, saya semayang Ustaz. InsyaAllah saya dapat rahmat. Saya semayang Ustaz. Bang, memang abang semayang. Tapi abang semayang asar 6.45. Habis-habis semayang masuk maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Maghrib masuk. Terus cakap. Baru je habis asar. Dah masuk maghrib. Nak kiamat sungguh dah. Masa cepat sungguh sekarang ni. Cepat kepala otak dia tuan-tuan. Semayang mu sayuk-sayuk, hang kata nak kiamat. Agak-agak Allah nak bagi pahala banyak mana tu tuan-tuan?
dengan rahmat Allah, Allah bagi pahala lagi. Ni berapa ramai tuan-tuan hak tak main masjid. Saya tengok tandas masjid kemah. Tengok dalam masjid kemah tu, saya tanya abang hak tadi. Abang hak sambut saya ni, duk kacau budak-budak dia ni. Masjid ni baru ke bang? Dah, masjid ni lama. Tapi kita duk bagi kemah, bagi lawang. Lawa bang. Kemah. Tiang pun ada nama Ali Osman, semua ada ni, mana nak cari ni. Allah cantik. Kapet cantik. Aircon sejuk. Kipas atas kepala. Tak cukup hak kecil, hak besar. Nak apa lagi tuan-tuan? Dulu kita kata hangat. Masjid hangat. Tak boleh main lah. Peluh paha. Mereka buh aircon. Main mat. Aircon dah ada dah. Tak boleh. Sejuk. Nak terkencing saja. Panas salah. Hangat salah. Sejuk salah. Aircon salah. Jenis tak mau tak boleh. Dia mayang di rumah. Tanya dia orang mayang di rumah. Masjid kan bagus. Rupanya tengok bola. Sambil semayang, TV sebelah duk tengok. Duk lagi tadi. Allah, mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kalau nak ikut pahala lah tuan-tuan, tak tahulah kita ni layak ke syurga ke tidak. Tak tahulah. Nak tengok amalan kita ni, Allah, sedekah Ustaz. Saya sedekah tau. RM10. Tadi tabung tadi RM10 saya bagi. Kawan saya RM1, saya RM10 Ustaz. Cuba cek balik RM10 ha. Cari balik. Rupa-rupanya duit tu koyak. Bubuh gam plastik, bubuh. Nampak tu? Macam ni hang kata RM10. Ni pergi kat bank ni, bank nak terima tak terima, nak terima tak terima. Pergi kedai runcit pun dia tak mau. Tapi Allah ni maha baik. Rahmat Allah tu yang kita minta. Mudah-mudahan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab itulah nama dia rahmat Allah. Jadi Ustaz, macam mana cara nak dapat rahmat Allah? Baru masuk tajuk. Tadi mukadimah. Mukadimah mu lama tu. Walah, isi lagi lama. Macam mana nak dapat rahmah? Macam mana nak dapat rahmat daripada Allah? Supaya kita ni insya-Allah, Allah sayang kita, Allah jaga kita. Di dunia dapat rahmat. Tuan-tuan tanya, Ustaz nak pergi mana Ustaz malam ni? Saya nak pergi Mekah, nak pergi umrah. Ikut Ustaz, nampak nak ikut. Tuan-tuan tanya, terbang berapa jam Ustaz? Masa 8 jam lebih lah, insya-Allah lah 8 jam lebih. Tuan-tuan tanya apa? Boleh sampai ke tu naik terbang? Boleh sampai ke? Duk terbang berat, bertan-tan berat kapal terbang tu boleh sampai ke? Jangan tanya naik kapal terbang boleh sampai ke tak. Saya daripada Simpur ni nak bagi ke KLIA naik kereta. Yang tu kena tanya dulu, boleh sampai ke saya ni? Jangan tanya hak naik atas kapal terbang tu boleh sampai ke Ustaz Kazim tu. Jangan tanya hak tu lagi. Ni hak saya nak pergi ke KLIA malam ni pun belum tentu sampai tuan-tuan. Nama dia apa? Rahmat Allah yang menyampaikan saya. Dengan kasih sayang Allah, insya-Allah saya sampai. Bayangkan kalau Allah tak bagi rahmat pada kita. Allah. Nayo dah. Tuan-tuan tengok hari ni, saya tengok dalam surat khabar tadi harian Metro, gambar saya dengan Allah yarham Cikgu Eri. Pak mertua saya tunjuk ni gambar siapa ni? Loh, ni gambar saya dengan Cikgu Eri duduk lagu tu. Siapa Cikgu Eri? Dia pondan. Dia laki-laki, dulu dia pondan. Dia nak jadi perempuan. Tapi Allah Ta'ala ni bagi hidayah pada dia. Dia hijrah. Dia buang rambut panjang dia, dia buang suntikan dia apa semua, dia jadi cikgu laki-laki. Muhammad Khairi. Ustaz kenal dia? Awak tak kenal. Dia bukan setakat dia berhijrah, dia tarik kawan-kawan dia lain hijrah.
Tuan-tuan ingat senang kan nak tarik pondan-pondan ni tuan-tuan? Saya dengan Cikgu Eri ni tuan-tuan, berapa tahun nak buat kerja. Apa jenis pondan yang saya tak jumpa? Pondan tua. Kau terkenal di Bukit Bintang, dek. Bukit Bintang memang terkenal tua. Yang saya jumpa pondan, Allah, yang ni perempuan kan laki, perempuan kan laki. Allah, rambut, ikal, dada, Allah. Main nak salam dengan saya. Salam tak salam, salam tak salam ni. Laki kan? Laki lah. Tak apa. Kita duk rasa perempuan tau. Oh, Cikgu Eri ni hebat. Bila mereka ni berhenti jadi pekerja salon, bila mereka ni berhenti duk jual badan, bila mereka ni berhenti daripada buat kerja tak elok, mereka ni nak kerja apa? Tuan-tuan boleh ajak, pondan, berhentilah, haram ni. Dosa, haram tu. Dia pun berhenti. Lepas dia berhenti, dia nak kerja apa? Tuan-tuan ada offer kat dia? Mainlah kerja di rumah aku. Tak. Bini dia marah. Gatal ingat. Mainlah kerja di restoran. Kita pun tak ada restoran. Mainlah kerja di kilang. Kita pun tak ada kilang. Kita pandai ajak orang berhenti. Tapi kita tak pandai nak bagi dia peluang pekerjaan. Ni masalah kita. Saya seronok tuan-tuan. Tuan-tuan nak boykot apa semua. Boykot pergi. Tapi sebelum kita nak ajak boykot tu, sediakan pekerjaan untuk mereka supaya mereka boleh berhenti kerja. Dah ada dah untuk hang. Tu nama dia. Supaya jadi elok. Jadi elok semua. Kita ada satu jihad yang besar. Tapi jangan lupa, jihad kita tadi tak menyusahkan orang. Bangsa kita juga, anak kita juga, adik-beradik kita juga. Depa tadi ni hijrah. Kerja tak ada. Apa buat Cikgu Eri? Dia buat bisnes, buat kuih, buat ini, buat itu, buat ini, jual, bagi depa ni kerja, buat kerja. Saya tukang jual barang-barang hak pondan ni duk buat. Kesian tuan-tuan. Bagi duit, buat modal menega mi kari, mi Bandung. Saya tanya, ada satu orang mai jumpa ucap terima kasih. Ustaz, saya nak ucap terima kasih. Saya tanya, awak? Tak apalah Ustaz, dia belah. Kawan dia mai, dia kata, Ustaz, dia nak balik tempat asal dia. Loh. Tu nak kerja apa? Kerja hak dulu. Saya dah cakap dia tak mau. Sabar tak mau. Tak dia pasal apa yang tak mau? Pasal apa yang dia patah balik kona balik? Pasal apa? Dia duk rabak dia marah. Lah. Dia pergi kedai, dia kerja kedai kopi, kedai runcit restoran ni. Oh, pekerja restoran duk rabak dia. Mai masjid, orang masjid pula rabak. Astaghfirullahalazim. Dia tak ada kerja nak bayar sewa rumah apa semua, dia balik tempat asal. Kesian tuan-tuan. Bila saya dengar cerita-cerita tu saya kesian. Tuan-tuan ingat mereka ni duk layan orang ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat mereka duk layan orang handsome-handsome ke? Yang nak dapat RM10, RM20. Tuan-tuan ingat mereka layan ni orang segak-segak macam tuan-tuan ke? Hak penagih dada pun balut tuan-tuan. Yang berkudir badan dia, berdenih badan, tak mandi berbulan-bulan ni. Nak dapat duit. Kalau kita tak selamatkan mereka macam mana tuan-tuan? Tapi bila ada orang yang nak selamatkan dia, macam-macam. Akhirnya Allah ambil Cikgu Eri. Allah ambil dia. Siapa pula nak tolong? Ustaz tolong, saya tolong. Setakat kita mampu. Bukan senang nak tarik mereka, kena berjalan malam, tarik. Saya tak mampu tuan-tuan, nak pergi naik, tarik mereka, dakwah kat mereka, saya tak mampu. Saya mampu sediakan rumah, sediakan makan, sediakan allowance, duduk sini, kursus, sampai hampa pandai. Yang tu saya buat. Banyak tak dana nak buat Ustaz? Banyak. Mana Ustaz dapat duit? Daripada ceramah. Duit ceramah ni yang bantu orang.
Itu ceramah ustaz kena sekat, tak tahu nak kata apa. Nanti hak sekat tu jawab di hari kiamat. Dia ingat kita ni cari makan dengan ceramah. Yang kita duduk ceramah berpuluh-puluh tahun di masjid, surau Padang apa semua. Yang ni yang kita duduk buat. Bila sumbangan tuan-tuan tu saya ambil, saya pulangkan balik pada orang. Saya niat satu je. Supaya apa yang saya buat tadi, pahala dia dapat pada tuan-tuan. Sebab tuan-tuan lah yang panggil saya, bagi dekat Tok Imam. Tok Imam kata, ni Ustaz, sagu hati Ustaz, tambah minyak. Kata, saya ambil. Tapi apa saya buat dengan duit tadi? Saya buat sekolah, saya jaga orang susah, saya jaga pondan, saya jaga fakir miskin, saya jaga orang yang nak murtad, saya jaga orang yang macam-macam, tuan-tuan. Budak tahfiz saya jaga, orang tua saya jaga, orang tak ada kaki pun saya jaga. Sampai sekarang, tuan-tuan, saya tengok ada satu makcik, kaki ni kena potong. Kencing mana? Dia, saya pergi melawat kat pondok dia. Macam mana kak? Makcik nak mati dah ustaz. Kenapa? Semalam semut datang. Oh, semut beritahu ke? Tak, semut datang daripada luar. Hurung kaki dia. Kaki dia ni dia potong. Kaki ni kena hurung dengan semut. 2 hari lepas tu tuan-tuan mati sungguh. Allah. Jadi abah-abah hak mana duk potong kaki ni? Kalau semut main jaga-jaga tuan-tuan ni. Nayau lah. Di sekolah saya belah hak tak ada kaki, yang tak ada tangan pun saya belah. Yang saya tak belah, hak tak ada kepala. Yang tu tak mau tahu, saya pun takut. Baik. Siapa yang nak selamatkan kita ni tuan-tuan? Allah. Dengan rahmat Allah, dia panjangkan umur kita. Baik. Sekarang, macam mana kita nak dapat rahmat kasih sayang daripada Allah? Baik, adik-adik ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Walladzina hajaru. Walladzina hajaru. Wajahadu. Fi sabilillah. Ulaika yarjun rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Baik, tolong ulang balik satu mula. Baik, tu sudah ulang mampu kompon tak ingat dah. Raja nak usik depa mentang. Tadi duduk sana ni minat ni. Saya kata dah, sat lagi duduk atas riba saya, berbuat ni tuan. Tuan-tuan kan percaya cakap saya. Bila geng depa duduk di depan, geng depa hak belakang. Lama-lama semua mai. Ni dia lah hebatnya anak-anak kita. Seorang saja berani, yang lain akan ikut. Saya tengok tadi siapa yang paling berani, ni dia ni. Yang pakai kepiah Palestin ni. Nampak ni? Dia tanya kat saya, Ustaz, pertama kali ke datang masjid ni? Yes, pertama kali. Tuan-tuan, dalam ayat Al-Baqarah 218, Allah sebut 3 cara nak dapat rahmat Allah. Supaya nanti bila kita mati, Allah sayang kita, Allah jaga kita dalam kubur, Allah bagi rahmat kita dalam kubur, sesuailah kalau kita disebut kembali ke rahmatullah. Sesuailah kalau orang panggil kita Allah Almar. Oi, pandai tuan ni. Tak boleh tipu mereka ni. Baik. Siapa orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah? Adik-adik, 1, 2 mula. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, ulang. Dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan orang yang berjihad pada jalan Allah.
ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu mengharapkan rahmat daripada Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak ambil 3 benda ni supaya Allah merahmati kita. Pertama iman, kedua hijrah, ketiga jihad. Adik-adik, pertama iman. Sebut kuat-kuat. Iman. Hijrah. Jihad. Nampak? Okey, ni lagi setengah jam tidur mana. Itu jihad depa. Sebab tu dengan anak-anak muda ni tuan-tuan, dia kan lama-lama dia pun tidur. Kita dapat tiang lega kan. 2 jam tak apa, kipas atas kepala pula, tiang dapat pula lega. Jadi Kak Som, macam mana nak dapat rahmat Allah Kak Som? Yang pertama, aku beriman pada Allah. Yang pertama, aku beriman kepada Allah. Apa dia? Aku setuju dengan apa semua benda yang Allah Ta'ala bagi kepada aku. Apa dia iman? Aku setuju dengan apa perintah Allah. Aku setuju dengan semua hukum Allah. Aku setuju semua. Aku setuju dengan Allah. Aku setuju dengan Nabi. Aku setuju dengan kitab. Aku setuju dengan malaikat. Semua aku setuju. Aku tak bantah langsung. Itu nama dia iman. Ni, tuan-tuan nampak isteri kita. Mereka main masjid tadi 6:30. 6 petang pakai telekung. 8 suku. Duk telekung ke? Punya kuat iman. Besok puasa. Hari ni puasa ni. Hari Khamis. Oh hebat. Senin Khamis puasa. Ramadan ni duk kira hari tu. Lambatnya. Betul saya kata tuan-tuan. Dia tengok geng dia main. Dia main. Nampak tu. Dia tengok geng dia duduk depan. Lama-lama dia main. Ni cara nak tarik orang anak muda. Tak kira sebelum tu imam kita, tuan-tuan. Tengok orang tuan-tuan. Kursi lawa. Kucing kemas ni, tuan-tuan. Baik, cuba tengok isteri kita. Bila suruh tutup aurat, tutup. Bila suruh puasa, puasa. Pakai stokin ni sampai ke paha. Pakai stokin lengan sampai ke ketiak. Ui, tak tahu nak habaq lah. Zikir ni cincin di jari. Sambil masak duk zikir cincin. Subhanallah, 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 subhanallah. Sambil duk kacau tu. Tengah-tengah kacau pun perasan cincin hilang. Rupa dalam kari tu. Ui, Kak Leha ni iman tinggi betul. Allah. Ya ke Kak Leha iman tinggi? Sebut nikah 2. Gatai. Mai buat tengok. Kalau tengok buat. Kalau dia berani buat tu. Sambil duk asah pisau. Dia balik jagalah. Hei, semayang terima, puasa terima, haji terima, zakat terima, tutup aurat semua terima. Pasal apa? Saya iman ustaz. Mai menikah 2? No. Bukankah kahwin 2 tu halal? Hari ni siapa menikah 2 siap? Siapa yang gatal jadi nombor 2? Penyondoi. Oi kawan-kawan, kita hentam. Suami saya nak menikah lain. Semua tibai laki dia. Dia ajak orang lain tibai laki dia dalam Facebook. Laki bodoh, laki tak guna, jantan keparat, semua yang ada. Oi kawan-kawan, inilah madu saya. Serang. Penyondol, babi. Penyondol, babi. Lah ni siapa yang menikah 2 macam buat salah. Cuba tuan-tuan tengok sekarang. Bila menikah 2 tu macam jenayah. Sampai bercerai, minta cerai. Saya tekad minta cerai dengan laki saya. Tak guna punya jantan. Benda tu halal Kak Som. Halal tak halal? Halal kat mereka. Mereka jantan. Kita tak boleh. Sampai jadi murtad tuan-tuan. Orang perempuan, orang lelaki bila dengar ni. Tibai tak? Tibai tak? Okay, tak? Saya, siapa yang marah sangat?
Sampai lah tak bagi tak patut dia marah. Oi, abang kita ni takbir, Allahu Akbar. Apa yang dia tak mau? Sudut dia mau, qisas dia mau. Hebat kita ni. Kita sembahyang subuh ni tuan-tuan, orang lain tak bangkit, kita bangkit dah. Kita tu siap. Allah, nampak seorang main lagi nampak no. Saya kata lah entah oi. Allahu Akbar. Duduk. Ustaz nak habis kan, Ustaz nak pergi ke lain, dan tinggal berterbang ni tuan ni. Kita ni orang laki-laki ni, Allah zakat kita buat, bendang kita buat, padi kita buat. Dah tu sama surah penuh full house. Duduk. Lagi kita nasyid sama-sama. Lagi tu sama. Baik. Okey, nak nasyid tak lagi? Okey. Nasyid duduk diam-diam. Yang mana duduk luar tak boleh masuk penuh full house. Lagi langgar kamera-kamera ni tuan. Kita orang laki-laki ni Allah tak tahu nak abang lah. Allah. Zakat nombor 1 lah kita ni. Mai kenuri kendara kita lah. Allah. Habis kuliah maghrib. Keluar. Tak dan keluar masjid. Tuh. Tengah duk rukuk tu, rukuk jatuh atas sejadah. Masa sujud boleh simpan balik. Allah. Pak siapa yang tak boleh tinggal benda tu? Hak lain kita boleh tinggal. Mai menatang tu, Allah. Kita duk nampak pada isteri kita. Mai pada semua hukum, terima. Mai pada menikah dua, tak terima. Hang tak Islam sepenuhnya lagi. Abang pun sama. Apa pula? Aku setuju. Memang abang setuju menikah dua. Tapi, sudah. Nak kata Islam tu apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Supaya dapat rahmat daripada Allah. Masuklah Islam secara sempurna. Keseluruhannya. Jadi tuan-tuan, pelajaran kita malam ni, kita terima Islam keseluruhannya. Supaya kita jadi orang beriman. Ustaz bak rokok, Ustaz boleh cakap kat orang lain. Saya tak merokok. Okey? Sorry Ustaz. Memang abang tak merokok. Tapi abang dengan jiran sebelah rumah abang dah 3 tahun tak cakap. Islam apa? Iman apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman kamu, tidak sempurna iman kamu, melainkan kamu sayang pada saudara kamu macam kamu sayang. Ada abang sayang dia ke apa benci kat dia? Saya cakap saya benci ke dia. Iman apa? Sebab tu Allah tak bagi rahmat pada abang. Abang putus silaturahim. Ya abang tak cakap dengan dia pasal apa? Ustaz tak tengok bendera dia apa? Saya bendera lain, dia bendera lain. Bukan dia Palestin. Itu Palestin baru kemarin dia pasang. Sebelum ni. Saya tak boleh tak. Saya allergic Ustaz. Warna dia apa Ustaz allergic? Paksai warna punya paksai kita putus silaturahim. Kemudian kita minta rahmat daripada Allah. Macam mana? Sampai tak kawan, tak tegur, kenuri tak jemput. Macam bukan adik-beradik. Tapi bila duduk dalam kubur, malaikat tanya, Man ikhwanuka? Mat, siapa saudara-saudara engkau? Kita pun jawab, orang Islam saudaraku. Agak-agak malaikat kata apa? Kalau kita jawab, orang Islam saudaraku. Malaikat kata apa? Ulang, tak apa nak dengar. Malaikat tak pekak, saya tambah. Ulang balik. Orang Islam saudara saya. Boleh jawab. Bukan hang tak cakap ke dengan orang sebelah rumah hang? Bukan hang tak cakap ke dengan pak orang dalam kampung hang? Di dalam dunia hang tak cakap, dalam dunia hang tak tegur siapa, main dalam kubur hang mengaku orang Islam adik-beradik aku. No way tuan-tuan. Sebab tu kita betulkan balik malam ni. Tak kira siapa pun kita dalam kampung kita ke manakah, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Hulurkan tangan. Sambut tangan aku. Tidak ada masa lagi untuk kita putus silaturahim. Sebab apa?
Sebab mati bila-bila masa boleh sampai, tuan-tuan. Nombor 2, orang yang siapa yang akan mendapat rahmat daripada Allah? Orang yang hijrah. Kita duk kata dia pondan ni teruk, kita duk kata dia pondan ni teruk. Tuan-tuan, dia hijrah. Saya tanya dekat dia, Pak siapa pipi lagu ni? Saya tanya, tuan-tuan. Saya makan dengan dia, saya berjalan dengan Allah Yarham. Macam-macam program saya buat. Macam mana pipi hang jadi tembul macam pau? Macam mana supaya kulit hang cantik? Oh, dia cerita Allah, Ustaz. Ya Allah. Saya takut, Ustaz. Saya takut, Ustaz. Oh. Saya dengar cerita tu pun saya jantan pun saya takut, tuan-tuan. Tapi Allah bagi hidayah, Allah tarik dia, Allah hijrahkan dia. Akhirnya, tuan-tuan, kita ni boleh tentu hijrah. Saya jumpa dengan satu artis. Saya bersyukur, tuan-tuan, sebab saya ni TV saya boleh masuk walaupun kecil. TV saya boleh muat walaupun nipis. Alhamdulillah. Cuba tengok TV tu nipis, boleh masuk. Mana faham, tak faham sudah. Ada satu rancangan yang saya buat. Rancangan ni, tuan-tuan, saya jadi host. Saya jadi rancangan talk show. Saya jadi macam duk bercakap, ada tetamu, saya layan dia bercakap. Ada satu artis, saya buat satu program dalam TV. Saya tak pasti tuan-tuan tengok ke tidak, dah lebih daripada 10 tahun rancangan ni. Lama lah. Artis ni pelakon wanita paling top, tengah duk top, tengah kemuncak, tengah duk elok-elok, tiba-tiba menikah. Dan bila dia menikah, dia langsung tak terlibat dengan filem, drama, langsung tak terlibat. Jadi saya minta penerbit cari dia, panggil dia, kata Ustaz Kazim nak temu Ramah. Dia mari. Janji jangan berlakon, dia mai. Bila dia mai, tuan-tuan, dia tunduk. Sekarang akak buat apa? Saya panggil dia akak. Sekarang saya tinggal di kampung. Saya kahwin dengan suami saya. Suami saya buka ladang ayam, buka kebun sayur dan buka kolam ikan. Jadi saya sekarang duduk di kampung, bela ikan, bela ayam. Itulah kerja saya sekarang. Loh, pelakon cun-melecun bela ayam. Akak tak teringin untuk kembali ke rancangan hiburan, seni hiburan. Dia tunduk tau. Lepas tu dia ambil lah, duk teriak. Saya tanya kat penerbit, nak suruh potong. Penerbit kata jangan. Dia duk teriak. Oh, sudah. Soalan aku ni pasal apa? Boleh dah Ustaz jangan tanya lagi. Saya dah tobat. Oh. Saya dah tobat Ustaz. Saya tak mau ingat lagi Ustaz. Oh, sudah tuan-tuan. Rasa bersalah sungguh. Dia sebut hiburan teriak. Saya tak tahu nak tanya apa lah. Telok je lah. Dia sebiji apa sin lah. Tanya telok kat dia. Dia tak teriak. Ni yang kata hijrah, tuan-tuan. Dia tak cerita. Saya dulu, dia tak cerita. Saya dulu, dia tak cerita. Kita hari ni hijrah. Tapi duk bangga. Hampa main naik apa? Naik motor pakcik. S1R. Hampa takat S1R pun bangga lah ni. Pak Long hampa ni. RXZ tak? Sekali Pak Long up 8 tiang. Oh, dia duk cerita lagi hak hero dia. Belum tobat. Orang yang tobat, dia tak mau cerita dah jahat dia. Dia tobat sungguh. Pasal apa? Dia nak dapat rahmat daripada Allah. Allah. Tuan-tuan, ada banyak mayat yang saya uruskan. Ada banyak sangat di sekolah saya tu
yang saya uruskan kematian dia. Baik lelaki, baik perempuan. Ada satu orang tuan-tuan, dia mari, dia kata, Ustaz, saya mai sini, saya nak mati sini. Saya tanya macam mana hantar nak mati? Dalam hati kata, tak apalah, kak duduklah. Duduklah. Memang mati sungguh tuan-tuan ni. Saya ceramah di Kuala Lumpur, depa telefon Ustaz, akak kita tu tak ada lah. Semalam aku duduk nyembang dengan dia. Memang mati tuan. Saya pun balik tuan-tuan, ambil mayat daripada hospital, buat balik, minta orang makcik-makcik pondok bersihkan badan dia, tukang apa semua. Saya pun nak tengok muka dia. Waktu sebelum duk tutup dengan kain batik lepas tu, nak tutup tu saya buka Ustaz. Saya buka Ustaz, saya letak balik. Saya buka Ustaz tudung dia tu, saya letak balik. Lepas tu saya lari duduk kat penjuru. Pukul 4 pagi mereka tanya saya, Ustaz, awak kenapa? Mayat tu lawa sangat. Mayat tu cantik sangat. Mayat tu senyum sangat. Saya tak pernah tengok mayat macam tu. Saya nak takut. Selalu kita tengok mayat menakutkan, kita takut. Yang saya ni segan pada orang tu tuan. Saya segan pada dia. Allah, malunya aku, Allah, cantiknya tersenyum. Macam hidup tersenyum. Ni apa ni amalan ni tuan-tuan? Apa amalan ni? Perempuan ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya ni tak ingat dah berapa banyak mayat saya duk urus tuan-tuan. Hak muda, hak kecil, hak tua. Tapi macam-macam mayat saya jumpa. Hak ni saya serenda tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tak pernah tengok lagi mayat tu senyum macam kita hidup. Memang bersih gila tuan-tuan. Hijrah. Orang yang taubat kepada Allah, dia serah diri dia pada Allah, yang lepas-lepas tu dia pulang kepada Allah. Aku minta ampun ya Allah, sekarang aku hijrah pada jalan-Mu ya Allah. Allah bagi rahmat pada dia. Kembali ke rahmatullah. Bersihnya tuan-tuan. Sebab tu kita jangan pandang jahat pada orang. Kita tak tahu kesudahan dia apa. Tak tahu kita yang mati jahat. Dan yang terakhir tuan-tuan, jihad pada jalan Allah. Orang yang akan dapat rahmat daripada Allah ialah orang yang berjihad pada jalan Allah. Kita tak mampu nak pergi Palestin tuan-tuan. Kita tak mampu nak pergi sana. Jauh. Apa yang kita mampu buatlah. Kalau boleh boykot setakat mana yang kita boleh boykot, boykotlah barangan Yahudi. Boykotlah. Banyak sangat. Setakat mana yang kita mampu. Tak boleh nak boykot. Tadi Tok Imam baca doa kunut nazilah. Amin pun jadilah. Ni amin pun tidak. Sedekah pun tidak. Jihad pun tidak. Amin pun tidak. Apa kata tuan-tuan malam ni? Balik ke rumah, kita Google kunut nazilah. Kenapa Ustaz? Satu malam, 2 malam ni aku nak hafal. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika Allahumma wasallim ya Qahhar, ya Jabbar, ya Muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab, wa ya mujriyas sahab, wa ya hazimal ahzab, izinhum wansurna. Allahu Akbar tuan-tuan, hebatnya anak-anak kita, cucu-cucu kita. Hak kita pun tak hafal kunut nazilah. Bukan kata kunut nazilah, kunut subuh pun tak hafal. Anak-anak kita main hafal, bangganya saya. Syukur tuan-tuan dapat anak-anak macam ni. Mak bapak bagus, cikgu bagus, tok imam bagus, masjid bagus, ni dia hasilnya. Tuan-tuan, tadi saya cakap dekat TMB Alustang, saya nak dibunuh. Saya nak disimbah cuka. Saya disantau. Saya dicekak. Saya di garis kereta.
Rumah saya dibaling air kencing. Orang fitnah saya, orang kutuk saya, orang kata macam-macam kat saya. Orang halang macam-macam ceramah saya, orang kata, orang busuk hati macam-macam. Tapi saya setakat ni, tuan-tuan bayangkan perut saya hak boroi ni. Asal nak ceramah aja boroi, asal boroi je ceramah. Jadi kembung. Sehari habis ceramah kempes balik. Ni, masuk skop ni. Masuk skop sini, masuk skop kat bawah 3 kali lah. Doktor kata sihat, tak ada apa. Lah tuan-tuan, saya keluar pada hospital. Saya panggil makcik pondok, saya panggil ustaz saya ya. Saya kata, hampa baca surah ni, hang baca surah ni, makcik baca surah ni, makcik baca surah ni. Saya duduk tengah-tengah. Baca Quran, saya baca ayat doa. Lepas tu saya nak mandi, saya ambil daun bidara, saya ambil limau, campur-campur semua, saya mau mandi. Mandi tuan-tuan, urut perut ni bagi kempis. Siapa duduk cekang sampai 40 pinggang. 42 pinggang. Kembung lagu tu. Bila urut tuan-tuan, keluar jarum. Sampailah saya simpan jarum. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok, main di rumah. Nak ambil terus pun tak apa kat nak. Buat pengerah, tak. Oh, tuan-tuan. Orang kutuk, orang maki, orang boikot. Saya masuk mengajak, dia keluar ke belakang. Saya masuk, dia keluar. Oh, itu sedih tuan-tuan. Padahal, dia mengaji Quran tu kita duk ajak. Boikot sungguh-sungguh. Pulau, salam tak mau jawab. Apa pun tak mau. Kalau ikutkan hati saya tuan-tuan, baik saya jadi penyanyi. Ikutkan hati saya tuan-tuan, baik saya jadi pelawak, pelakon, semua saya boleh buat. Saya berlakon saya buat, saya jadi juri Maharaja Lawak. Semua saya buat. Orang siram rumah saya dengan air kencing. Orang panggil anak saya, hang nak Ustaz Kazim ke? Ya. Bapak hang tu anjing. Oh, sedih tuan-tuan. Anak saya balik, orang panggil saya anjing. Ayah. Pasal apa dia panggil anjing ayah? Dia tu bodoh, anjing orang tak kenal. Saya kata lagu tu, anak saya di universiti, pensyarah dia duk kutuk Ustaz Kazim depan dia. Dia tak tahu anak saya depan dia. Cuba kamu tengok, ada 2 ustaz di Malaysia. Satu Ustaz Kazim, satu lagi Ustaz Azhar. Dia orang duduk kutuk saya dengan Ustaz Azhar. Anak saya telefon saya, Ustaz, ayah, dia kutuk ayah lagi. Semalam dia kutuk lagi, hari ni dia kutuk lagi. Kami ni dengar untuk kutuk Ustaz ke apa? Share kat anak saya. Sebab tu anak saya 5 orang masuk universiti. 5 anak saya, nama binti Muhammad, bin Muhammad je. Kazim tak ada. Bayangkan anak-anak saya simpan identiti anak Ustaz Kazim sampai habis, sampai konvo baru beritahu, kamu anak Ustaz Kazim ke? Ya. Sebab apa? Sebab selama ni binti Muhammad, Kazim tu simpan. Sebab takut kena boikot. Saya kata jangan buh nama ayah. Selagi dia orang boikot engkau. Tak apa ke ayah? Tak apa. Untuk rasmi kau pakailah Kazim. Untuk saja-saja buh Muhammad. Oh, sedih tuan-tuan. Kalau boleh, sampai saya boleh buat filem tentang cerita saya. InsyaAllah filem ni akan disiarkan. Sampai saya buat buku. Macam mana teruknya jadi penceramah. Ya, orang benci. Tuan. Tetapi bila saya faham-faham balik, itulah jihad. Itulah nak dapat rahmat daripada Allah. Maka saya tak mau berhenti. Saya akan tetap berdakwah. Kerana dakwah menuntut, mengajar ilmu ini sebahagian daripada jihad di jalan Allah. Sebab Allah kata orang yang berjihad di jalan Allah akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi tuan-tuan, jom. Yang pertama, kita jadi orang yang sempurna iman kita. 2, jom kita hijrah jadi orang baik. Dan yang ketiga, jom kita berjihad. Apa saja bukti yang kita tolong agama Allah, mudah-mudahan kita dikira jihad. Boleh adik-adik? Boleh. Boleh. Okey, bangun. Bangun pelan-pelan, jangan bising. Menghadap ke arah ayah-ayah kita.
Atuk-atuk kita buat barisan dalam barisan. Menghadap sana. Okey, buat 2 saf, 2 barisan. Kah dia pun nak ambil masuk kamera ni. Jangan tolak. Okey, buat elok-elok sebab kita nak masuk dalam Facebook satu dunia. Okey? Okey. Duduk depan, ambil gambar. Yang kecil duduk depan, tak nampak. Yang tinggi belakang. Minta sikit anak muda ni, hero. Tolong susul balik ni. Bang, tolong susul bang. Bagi atur sikit. Sila. Yang tinggi belakang, yang rendah depan. Okey. Ustaz minta satu ya. Yang pertama, kita nak baca doa kunut. Okey, tadah tangan. Baca elok-elok. Dah boleh baca? 1, 2, mula. Baik. Dah. Petugas dah. Okey. Baik. Ni apa? Komplek tadi. Berapa juta tu? Sekarang ni budak-budak dah ada satu bang. Tapi trafik besar lah. Okey. Kita nak rancang buat perkenalan kat sensor sikit. Baik. Saya nak bangun. Saya nak bangun. Saya cabut sensor. Okey. Baik. Okey, dah. Okey, duduk di situ. Ustaz nak bangun. Duduk menghadap sana. Ustaz nak bangun. Okey. Muliakan, saya bangga, saya seronok tengok anak-anak tuan-tuan ni boleh hafal. Ya, boleh hafal Qunut Nazilah, alhamdulillah. Ini berkat pendidikan tuan-tuan, berkat pendidikan guru-guru, ustaz-ustazah di sekolah, di masjid. Jadi saya nampak tadi pun di belah kanan saya tu ada tahfiz, pra-tahfiz. Dan saya dengar ceritanya mereka nak besarkan, nak lengkapkan kemudahan. Jadi saya dengan ini melancarkan kutipan dana untuk mahat tahfiz di masjid kita. Mudah-mudahan anak-anak tuan-tuan ni besoklah yang akan dapat manfaat. Dan bila mereka juga akan menghafaz Al-Quran, kita yang berwakaf ini pun akan mendapat pahala berpanjangan. Jadi saya bagi pihak diri saya mewakafkan 1,000 wakil untuk saya, untuk masjid tuan-tuan. Jadi kalau saya bukan orang Sungai Petani pun boleh sedekah, takkan kita anak-anak tempatan kita tak boleh sedekah. Jadi saya harap kepada tuan-tuan pada malam ni dapat memberikan sumbangan wakaf dan sebagainya. Boleh jumpa dengan tuan imam kita ataupun ada kutipan, ada pegawai. Okey, kalau ada boleh buat kutipan. Baik adik-adik, kita nasyid, kita selawat boleh? Okey, menghadap arah ayah. Okey. Jadi ustaz kata selawat, okey? Baik, tuan-tuan pun boleh selawat sekali, mudah-mudahan kita ada keberkatan. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Okey, kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Okey, kita selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
Ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Lagi sekali, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. InsyaAllah tuan-tuan doakan saya selamat sampai ke KLIA, selamat sampai ke Madinah. Pagi ni saya terbang. InsyaAllah pukul 3 saya kena ada di KLIA, pukul 6 saya akan terbang insyaAllah. Mudah-mudahan perjalanan diberkati oleh Allah, dan saya juga mendoakan mudah-mudahan tuan-tuan juga dirahmati dan diberkati Allah. Terima kasih pada Tuan Imam, terima kasih pada semua yang hadir. Bagi tuan-tuan yang nak dapatkan untuk membantu apa yang saya cakap di sekolah saya tadi, tuan-tuan boleh dapatkan produk-produk Al-Barakah di luar, kopi ala Kazim yang sekarang sedang viral. Kelangnya tuan-tuan ada di Sungai Petani. Kalau orang tanya kopi kilang dia di mana? Di Sungai Petani tuan-tuan. Pejabat dia di mana? Pejabat dia depan Ibu Pejabat Polis Trafik Daerah Sungai Petani. Itulah pejabat dia, Sungai Petani Mall tu tuan-tuan. Baik, cukup sekarang itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.